Roll VT on Cinema. Hello, apa khabar semua? Pastinya anda semua sekarang ni sihat walafiat. Alhamdulillah sekarang ni dengan kita masih lagi berlawan dengan virus COVID-19 ni, kita pastinya duduk di rumah, jaga diri, jaga kesihatan dan juga keluarga kita. Betul tak? Okey, seperti biasa sekarang ni Tasha akan menemani anda dalam Cinema #ini Cinemaku. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang pertama di mana kita nak bersama dengan seorang artis ni. Tetapi sebelum tu, isunya sekarang ni kita tengoklah banyak platform social media macam Instagram, Facebook dan macam-macam lagi. Ada artis yang main letak je status dekat laman social media mereka. Dan ada juga yang menapis dahulu sebelum nak post-post segala tu. Jadi sekarang ni kita nak bersama dengan Zizan Razak nak tahu apa cara Zizan bila dia nak post dekat social media dia. Kita bersama dengan dia. Kawan-kawan aku mana? Jangan pernah berhenti buat orang tersenyum. Itu antara harapan diluahkan Zizan Razak dalam satu hantarannya yang dikongsi di akaun peribadi Instagramnya pada hari ulang tahunnya yang ke-37 pada April 2021. Punya 7.8 juta pengikut menjadikan pelawak, pelakon dan rapper kelahiran Dungun Terengganu ini sebagai antara selebriti dengan suara yang cukup berpengaruh. Padahal apabila pada 2017, bintang Polis Evo ini dinamakan ikon media sosial lantaran pengaruh dan vibrasi positif yang turut ditebarkannya. Dia ni bukan jenis yang macam buat luahan ke semua benda kan. Bila saya tanya dia orang, penjelasan dia orang lebih kurang begitu. Setengah orang, setengah artis kan, apa masalah ke masalah orang pun, aku tak puas hati lah betul dengan orang tu, aku tak puas hati lah dengan ni, tulis kat media sosial. Macam saya tak, even though orang komen yang negatif pun saya kadang delete, kadang buat tak tahu je kan, kadang-kadang biarkan fans yang reply. Tapi bila saya tengok agak negatif juga benda tu, saya akan delete lah supaya tidak berlaku peperangan di dalam negara saya tu kan. Saya anggap di negara saya anggap di channel saya. So saya rasa mungkin benda-benda macam tu dia orang nampak clean dan bersih. Actually media sosial ni melambangkan kita, which is apa yang kita nak tampilkan, nak tunjukkan. Which is kalau kata kita buat benda-benda yang negatif ke, kita komen ke, kita buat video yang tak best ke semua benda, dia akan memberi impact yang tidak baik untuk kita dan juga persepsi masyarakat pada kita. Pernah kena juga kadang-kadang kita salah cakap ke, salah tulis ke, pandangan dia orang lain, apa yang kita fikir lain. Saya kata saya tak berniat begitu, tetapi kita tidak boleh nak paksa masyarakat untuk berfikir macam mana kita fikir. Tapi ambil dalam mudah, cari benda yang positif dan post kan. Tapi bila post benda positif, dia orang kata alah nak menunjuk lah tu. Benda ni kita tak boleh nak handle kan. Setiap manusia ada pandangan masing-masing. Setiap manusia ni subjektif. Apa yang kita bayangkan tu tidak semestinya begitu. Untuk memainkan peranan sebagai selebriti berpengaruh nyata bukan mudah. Bagi pandangan Zizan, apa agaknya yang diingini peminat? Begitupun, apa pula yang sepatutnya diberikan selebriti itu sendiri? Dia orang nak tengok lifestyle kita actually. Dia orang nak tengok kehidupan kita. Persediaan ini adalah kita sendiri sebenarnya. Kita tunjuk apa dekat dia orang kan? Adakah kita nak tunjuk yang kita bahagia sedangkan kita tidak bahagia? Ataupun kita nak tunjuk lifestyle seorang artis ni? Pada saya menganggap ini adalah channel saya. Apa yang kita nak ceritakan, apa yang kita nak share kan? Saya tidak boleh letakkan benda-benda yang negatif. Tak boleh begitu. Even though benda-benda COVID pun janganlah kita bawa benda-benda yang tidak baik kepada masyarakat. Yang cuba menakut-nakutkan masyarakat kan. Bagi bayangan Zizan Razak, seorang kelakar ceria itu ini. Tetapi dalam keadaan begitu pun orang masih lagi kadang cari cara untuk nak kenakan saya, nak kritikan saya. Tapi saya senyum je lah. Sebab 7.8 million follower saya tu, saya rasa tak sampai 0.1% pun yang tak suka saya. Yang selebihnya macam DM itu ini, semua yang baik-baik lah. Dalam mentadbir akaun peribadi media sosialnya, mungkin ada yang ingin Zizan berikan kembali kepada masyarakat, khususnya peminat yang menyokongnya. Sepanjang saya daripada 2007 saya duduk dalam industri ni, sebelum ni saya betul-betul terfikir-fikir kan. Kadang saya dapat award tu kan dari sudut undian dia orang tu, fikir apa saya nak balas dengan dia orang kan. Kalau saya kata saya nak bagi duit kat dia orang juga, bukan seorang dua kan, ramai juga kan. Create satu kerja, satu bisnes yang boleh buat income untuk dia orang juga. Ada certain bisnes yang memang tak untung pun saya, tetapi saya duk train dia orang untuk jadi businessman, untuk jadi yang faham erti bisnes. Bila saya tengok dia orang ada income itu yang
vision sebenarnya. Mission saya begitu bila saya tengok dia berjaya. Sedangkan saya ni kalau ikutkan apa yang saya buat, saya post ke, saya buat video ke, semua benda, saya keluar duit lagi banyak dari apa yang saya dapat. Saya dapat tak banyak sangat pun, tetapi saya tahu saya dah cakap dengan tim saya, bagi dia orang untung. Sebab ini cara saya nak berterima kasih. Tapi orang tak nampak benda ni. Tapi sebenarnya inilah niat saya. Selain sebagai penghargaan kepada para penyokongnya, apakah yang menjadi dorongan sebenar Zizan di sebalik niatnya itu? Tapi saya selut juga, saya tengok Nilofa, saya tengok Juib, saya tengok a few artis lain lah kan, yang ada bisnes, bukan sekadar bisnes tu menguntungkan dia, tetapi dia create usahawan-usahawan. So benda ni antara benda yang pada saya, Rasulullah pun suruh kita bisnes, dan satu ini kita encourage dia orang untuk berbisnes juga. So saya rasa ini cara yang terbaik selain daripada mereka yang sekadar meminati saya ataupun mana-mana ikon lain lah. Ya, betul apa cakap Zizan tu. Apa saja yang kita tulis, apa saja yang kita tunjuk, itu menunjukkan kepribadian kita sendiri. Betul tak betul? Jadi sebelum nak post ke, nak tunjuk gambar ke, nak upkan status, fikir dahulu, filter dulu betul-betul, barulah kita tunjuk dan tayangkan di social media kita. Betul tak betul? Sebab kita tak naklah percuma-cuma nanti kena kecam tak pasal-pasal, lepas tu sendiri sakit hati. Kan? Susah. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen seterusnya, Play Music. Kalau Tasha sebut nama Nur Kumalasari, pastinya beliau ni cukup terkenal sekitar tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Dan sekarang ni Tasha nak bawakan kepada anda untuk mengenali beliau lebih lanjut lagi. Jadi, jom kita ke segmen Fakta. Dilahirkan dalam keluarga seni, ibu dan ayahnya adalah pelakon terkenal Allahyarham Dato' S. Romaino dan Allahyarham Datin Umi Kalsum. Dilahirkan pada 11 April 1956, Nur Kumalasari juga merupakan adik sebapa dengan penyanyi terkenal Anita Sarawak. Ibu beliau Allahyarhamah Datin Umi Kalsum mendapat ilham untuk menamakannya dengan nama Nur Kumalasari selepas memegang watak dengan nama tersebut dalam filem Tangisan Ibu, dan ketika itu dia masih dalam kandungan. Nur Kumalasari telah berlakon ketika usianya masih kecil sebagai pelakon tambahan dalam filem Tunang Pak Dukun pada tahun 1960. Sekitar tahun 70-an, beliau berkecimpung dalam dunia seni sebagai model, kemudian bergelar pelakon dan penyanyi terkenal. Sepanjang karirnya sebagai pelakon, beliau telah menerima beberapa anugerah seperti Anugerah Pelakon Pembantu Wanita Terbaik Drama TV tahun 1979, Anugerah Pelakon Wanita Terbaik Drama TV tahun 1984 dan 1991 di Anugerah Sri Angkasa, dan Anugerah Sepanjang Hayat pada tahun 2017 di Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Selepas olah bola, pengarah Chew Keng Guan kembali mencipta sensasi dengan filem bertema sukan lagi. Kali ini di China menerusi On Your Mark yang meraih kutipan box office 24 juta dalam tempoh hanya 3 hari tayangan. Memulakan tayangannya di China pada 18 Jun 2021, ia mengisahkan cita-cita seorang anak muda untuk menjadi pelari maraton seperti ibunya dihalang bapanya. Filem yang mengangkat semangat kesukanan dan kasih sayang itu menyaksikan si bapa sebenarnya enggan anaknya itu kecewa kerana mungkin mewarisi sindrom buta seperti ibunya. Diterbitkan antaranya oleh Astro Shaw yang juga penerbit tunggal Malaysia. On Your Mark yang diterjemah daripada judul asal Q Pao dan dinamakan The Great Dad untuk pasaran antarabangsa dibarisi pelakon hebat Cina iaitu Yan Hun Wan, Yan Ho Zhang, Baby Gong, Wen Juanfeng, Juan Li dan Jin Sang Liu. Barbarian Invasion mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa apabila merangkul anugerah Grand Prix Juri di Festival Filem Antarabangsa Shanghai ke-24 yang berakhir pada 19 Jun 2021. Filem arahan Tan Chui Mui ini adalah antara 12 karya antarabangsa yang menembusi seleksi pencalonan filem cereka terbaik di festival berprestij itu. Selain dibintangi Chui Mui sendiri, Barbarian Invasion yang mendapat pembiayaan di bawah dana kandungan digital finance itu diperhebatkan dengan lakonan Pit Teo, Ron Palare, James Lee dan Zini Oe. Ini adalah arahan ketiga sutradara wanita ini yang pernah meraih beberapa anugerah antarabangsa melalui filem Love Conquers All pada 2006, diikuti Year Without Summer pada 2010.
Filem The Garden of Evening Mist TGOEM arahan Tom Lin akan ditayangkan di Shibuya Eurospace Jepun bermula 24 Julai 2021. Filem berkisah sejarah Malaysia yang mendapat insentif penerbitan filem di Malaysia ini diterbitkan oleh Astro Shaw dan HBO Asia dengan sokongan Finas. Syabas dan tahniah daripada Finas kepada pembikin filem terbabit. 我希望你知道，你自己喺度做緊乜嘢。 Retrospektif, sebuah program kerjasama Finas bernama bagi memperkasa citra sejarah tanah air, boleh ditonton secara eksklusif di Bernama TV setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangannya di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. Ini adalah antara usaha Finas dalam menggerakkan strategi pembangunan audiovisual dan restorasi bagi penerbitannya. Pantras COVID-19 iaitu sebuah program terbaru terbitan Finas memberikan perspektif berbeza terhadap usaha negara memerangi pandemik yang melanda dunia sekarang ini. Ikuti kupasan menarik mengenai situasi COVID-19 dalam dan luar negara serta usaha vaksinasi yang dipergiatkan kerajaan dan pengalaman barisan hadapan serta bekas pesakit termasuk selebriti. Dikendalikan hos Izzat Zain, Pantras COVID-19 merupakan kerjasama strategik RTM dan Bernama dan boleh ditonton pada setiap Ahad di TV1 jam 12.30 hari dan di Bernama TV jam 8.30 malam, manakala ulangannya pada Isnin jam 8.30 malam di YouTube Finas Malaysia dan jam 9.45 malam di TVS. Rakyatnya divaksinasi. Arwah datukku dulu hanya mengajar aku tentang pahlawan. Kalau berpantun aku tak tahu. Tahukah anda? Finas menerusi Petronas Pengurusan Petroleum Malaysia bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah melancarkan sebuah video pesanan khidmat awam bertajuk Jauhi Pelantar Minyak bersempena kempen keselamatan di laut Jauhi Pelantar Minyak pada 2 Mac 2021. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada komuniti nelayan khususnya tentang soal keselamatan semasa aktiviti penangkapan ikan berdekatan kawasan pelantar minyak di perairan Malaysia. Penayangan video selama 12 bulan di semua saluran TV tempatan itu adalah antara langkah proaktif bagi mengelak berlaku pencerobohan di zon larangan sekaligus mengelak berlaku kejadian tidak diingini. Bukan sahaja memberi risiko berbahaya kepada penceroboh, malah ianya menggugat keselamatan pekerja pelantar. Mesyuarat Ahli Perbadanan Finas Bil 6/2021 bersetuju menyumbang 3 bulan allowance menghadiri Mesyuarat Ahli Perbadanan Finas ke akaun amanah bencana bagi membiayai perbelanjaan berkaitan COVID-19. Dipengerusikan oleh Yang Berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid, langkah itu sebagai sokongan berterusan Finas terhadap usaha kerajaan memerangi COVID-19 sekaligus membantu mereka yang terkesan dengan wabak berkenaan. Penyertaan ke Festival Filem Malaysia ke-31 atau FFM 31 kini dibuka kepada filem tempatan sehingga 15 Julai 2021. Festival yang dijadual berlangsung pada Oktober 2021 itu mempertandingkan 22 kategori termasuk cerita asal terbaik, kesan khas visual terbaik dan filem terbaik. Penyertaan tertakluk kepada beberapa syarat utama, antaranya filem cereka yang mendapat kelulusan Lembaga Penapisan Filem bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 untuk tayangan di Pawagam Malaysia dalam format DCP palang 35mm palang format digital dengan tempoh masa tayangan sekurang-kurangnya 60 minit. Sila layari www.finas.gov.my untuk mendapatkan borang penyertaan serta maklumat lanjut. Sementara itu, persiapan awal penganjuran acara berprestij itu membabitkan sesi lawatan tapak dan perbincangan bagi rekaan set pentas telah berlangsung di studio soundstage di Finas Ulu Kelang pada 21 Jun 2021. Disertai wakil jawatan kuasa FFM 31 termasuk daripada unit kandungan kreatif dan sekretariat FFM 31, ia bagi menyelaras input pembinaan set pentas pada malam penganugerahan. Peruntukan RM100,000 Malaysia menerusi program peningkatan kapasiti kreatif Malaysia atau MyCap bagi setiap persatuan di bawah sektor industri kreatif untuk membiayai program pembangunan modal insan menjadi perintis merealisasikan projek Road to Oscars.
Pemberian kepada 10 persatuan baru ini menurut Ketua Pegawai Eksekutif Finas yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri membolehkan penganjuran program yang dapat meningkatkan kemahiran dan tahap profesionalisme ahli. Seterusnya menggalak penghasilan karya yang layak bersaing di pentas antarabangsa. Ia antara gerak kerja diatur Finas bagi memastikan sasaran membawa karya tempatan ke anugerah akademi dicapai. Dia sebenarnya satu program bersepadu. Program yang mana dalam masa yang sama objektif dia lah untuk mengumpul data yang akan diletak di satu portal yang orang kata one stop center punya portal yang mana akan menyimpan semua data-data pemain industri, persatuan dan syukur syarikat. So disebabkan itu juga program-program ini juga dia akan menjurus kepada training di mana kita penyaluran dana-dana untuk latihan, menaik tarafkan pemain-pemain industri sedia ada dan juga dalam masa yang sama juga seperti mana yang kita tahu bahawa kita juga dalam program untuk Road to Oscar. Dilahirkan pada 15 September 1946, Tommy Lee Jones, pelajar cemerlang yang turut memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang English tahun 1969 di Harvard College. Pada ketika itu, beliau sebilik bersama Vice President Amerika Albert Arnold Gore Jr. atau lebih dikenali dengan nama I. Gore. Selepas memiliki ijazah, beliau berhijrah ke New York untuk merealisasikan impiannya untuk menjadi seorang pelakon. Impian beliau terlaksana apabila berjaya menyertai kumpulan teater Broadway A Patriot for Me sebagai pelakon tambahan. Kemudian ditawarkan berlakon filem Love Story pada tahun 1970 dan ketika itu beliau telah aktif berlakon teater. Selama 7 tahun menceburkan diri dalam bidang teater, kemudian mula menumpukan karirnya dalam dunia lakonan filem. Sepanjang karirnya sejak tahun 1970 hingga ke hari ini, beliau telah berlakon sebanyak 60 buah filem dan telah memenangi 41 buah anugerah di dalam pelbagai anugerah. Paling membanggakan beliau apabila filem arahan beliau, The Three Burials of Malcolit's Estrada, pertama kali diberi penghormatan membuat tayangan di Festival Filem Cannes tahun 2005. Dalam filem tersebut, beliau telah berlakon dalam 2 bahasa iaitu English dan Spanish. Melalui watak tersebut, beliau memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik di festival filem tersebut. They might mean something. Need to talk to you. Welcome back to Cinema bersama dengan saya Natasha Samin, #IniCinemaku. Okey, kepada anda semua yang nak tahu info lebih lanjut lagi mengenai Finas, boleh sahaja layari ke laman web Finas di www.finas.gov.my dan jangan lupa untuk layari Instagram dan Facebook Finas. Okey, tadi kita dah pun ke segmen Hollywood di mana kita bersama dengan Tommy Lee Jones. Kita dah tahu dah bakat beliau dan sebagainya. Dari Hollywood sekarang ni Tasha nak bawa anda terbang kembali ke era kegemilangan filem Melayu di Singapura. Di mana kita akan bersama dengan seorang penulis yang cukup terkenal iaitu Hidir Ali Razali. Siapakah beliau? Beliaulah penulis biografi Nordin Ahmad, pemata seni terbilang. Jom kita bernostalgia bersama dengan Nordin Ahmad. Roll it. Kajang Pak Malau, kajang belipat, kajang saya mengkuang Melayu. 15 Jun 2021, genap 50 tahun pemergian bintang klasik Melayu Allahyarham Nordin Ahmad. Pergi pada usia seawal 42 tahun akibat menghidap penyakit kuning, namun penampilannya yang cukup berkarismatik di layar terus membekas dalam kalangan penggemar filem sehingga hari ini. Cukup berahsia tentang hal peribadi semasa hayatnya, ia meraih perdebatan tentang siapa Nordin Ahmad sebenarnya. Apakah ciri-ciri kepribadiannya sebagaimana diperlihatkan menerusi beberapa wataknya sehingga dijulang sebagai ikon purbawara Melayu. Mengenang 50 tahun pemergian Nordin Ahmad, Hidir Ali Razali, penulis buku biografi Nordin Ahmad, Permata Seni Terbilang, menyoroti pengaruh anak jati Pulau Pinang itu yang terus menakjubkan masyarakat dengan aura dan ciri-ciri sosok seorang lelaki Melayu sejati. Arwah Datuk Kedulu hanya mengajar aku tentang pahlawan. Kalau berpantun aku tak tahu. Dialog ini sangat signifikan dengan Nordin Ahmad bagi saya. Lebih terdedah dengan filem-filem yang bergenre purbawara apabila dia melafazkan dialog yang sebegitu, semangat dan jati diri yang tinggi tentang kepahlawanan, nilai kemelayuan yang ada pada diri Awang Janggut itu. Yang ini agak radikal, lebih keras. Bagi saya itu adalah nilai-nilai kepahlawanan yang dibawa oleh seniman Nordin Ahmad ini yang signifikan ataupun yang bersoyan dengan beliau. Mengapa watak Awang Janggut dalam Cucu Datuk Merah yang diperkatakan? Nordin Ahmad sendiri mengakui di dalam filem Cucu Datuk Merah ini menuntut beliau bermain dengan pelbagai emosi, tahap lakonan yang tertinggi seperti yang dikendaki oleh pengarah M. Amin, seorang lelaki yang ego, yang seringkali membangga-banggakan keturunannya,
malas, tak ada kerja dan mendapat cemuhan daripada masyarakat di dalam filem itulah. Bagaimana Nordin Ahmad berjaya membawa dan menyelami watak itu sebagai seorang lelaki Melayu yang sangat tulen, membawa nilai-nilai masculinity lelaki Melayu yang kita boleh lihat. Beliau kecundang mati di akhir filem kan, tetapi Awang Janggut tetap hidup dalam Nordin Ahmad. Orang akan kenang Awang Janggut, Nordin Ahmad. Di sebalik wajah ikon purbawara Melayu itu, dapatkah mentafsir perwatakannya yang sebenar? Temu bual dulu Latifah Omar dan isteri beliau sendiri Allahyarhamah Salmah Ibrahim mengatakan Nordin Ahmad luar filem adalah seorang yang sangat pendiam, yang kurang pergaulan dan beliau suka menyendiri. Mungkin itu adalah sifat semula jadi beliau yang memungkinkan watak-watak tragis yang dibawa lebih berkesan. Susah bagi saya ataupun semua orang untuk mentafsirkan Nordin Ahmad ni personalitinya bagaimana. Dan bagi saya ianya tidak sama seperti apa yang ditampilkan di dalam filem-filem. Nordin Ahmad pernah berkata apabila beliau sampai ke set, dia bukan Nordin Ahmad lagi. Dia akan membawa watak apa yang diminta oleh pengarah. Atau mungkin kerana itulah membuat halayak terus dipukau sosok bernama Nordin Ahmad ini. Menonton Nordin Ahmad di layar perak itu adalah pengalaman menonton seorang lelaki Melayu paling sejati. Nordin Ahmad ni dia membawa gambaran seorang lelaki Melayu. Kadang-kala beliau tampil tewas, gagal, mengalah ataupun mati di dalam filem. Hakikat yang paling nyata, Nordin Ahmad tetap hidup dan menang di mata semua lelaki Melayu yang ada sekarang. Satu perkabaran duka diterima mengenai pemergian tenaga produksi belakang tabir Allahyarham Amiruddin Hassan atau lebih dikenali sebagai Ami Koro pada 20 Jun 2021. Kesedihan belum reda apabila industri menerima berita pemergian seorang lagi penggiat seni belakang tabir yang dihormati, Allahyarham Muhammad Azhar Ismail atau lebih dikenali sebagai Bob Azhar sehari kemudian. Takziah daripada Finas buat keluarga kedua-dua Allahyarham. Moga Tuhan mencucuri rahmat ke atas roh mereka. Al-Fatihah. Saya sebenarnya berasal daripada salah satu program reality show. Saya masuk sama-sama dengan budak kampung saya juga. Sekarang masa lunch hour. Kalau awak nak bunuh diri, datang balik pukul 2.30. Untuk segmen casting minggu ini, kita akan bersama pelakon, pelawak serta pengacara yang tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Syuk Saha atau nama sebenarnya Muhammad Syukri bin Muhammad Saha. Pasti ramai nak tahu kan bagaimana Syuk boleh masuk ke dalam industri hiburan ini. Baik guys, saya sebenarnya berasal daripada salah satu program reality show. Saya masuk sama-sama dengan budak kampung saya juga. So dalam pertandingan tu kami dapat nombor 3 masa tu. Itulah titik tolak saya berada dalam industri. Dalam banyak-banyak watak yang pernah Syuk lakonkan, watak apakah yang paling mencabar? Takat ni watak yang mencabar yang pernah saya bawa ialah pekerja kontrak. Betul-betul mencabar sebab saya kena bekerja tengah panas, kena realistikkan benda tu. Saya angkat kabel dan saya rasa mencabar. Kojek bakal mendapat sebuah villa. Saya sebenarnya lebih gemar kepada watak lelaki yang serius. Maksudnya lelaki yang dia ada tanggungjawab yang berat. Oh, saya dah tahu. Saya gemar watak Spiderman. Ni nak tanya jugalah. Apa kau pula yang bagi watak tanah tu, idaman Kak? Syuk ya? Saya idamkan watak dia ni daripada seorang yang macam dipandang rendah oleh masyarakat apa semua, tapi sebenarnya dia adalah pewaris tahta anak yang paling kaya sekali. Tapi dia adalah humble. Dia humble. Sampai satu masa baru dia tunjuk dia ada helikopter. Saya dah jumpa cerita dia. Beauty and the Beast. Baik guys, kepada peminat-peminat yang sentiasa menyokong saya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya baru tahu yang saya ada juga orang yang minat, ada juga orang yang sokong, dan saya rasa saya semakin kuat dengan adanya anda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Tasha dalam Sinema #IniSinemaku. Baiklah, sekarang ni tengok Syuk tu, dia nak bawa watak serius lah guys. Okey, jadi kita dah tahu Syuk ni asalnya seorang pelawak. Lepas tu sekarang ni nak berlakon dan memegang watak yang serius. Okey, Tasha doakan agar Syuk dapatlah diberi tawaran untuk berlakon sebagai seorang yang serius. Okey Syuk, all the best. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya. Kalau kita bercerita tentang kisah pahlawan ni kan, pastinya anda teringat dengan kisah Hang Tuah. Betul tak betul? Okey, jadi sekarang ni kita dengar kabarnya ada sebuah animasi pendek yang diinspirasikan daripada kisah Hang Tuah 5 bersaudara. Nak tahu menarik tak menarik? Jom kita saksikan bersama dalam segmen seterusnya. Roll it.
Takkan Melayu hilang di dunia rangkap membakar semangat yang seiring dikaitkan dengan pahlawan legenda Hang Tuah diterjemahkan kali ini menerusi animasi pendek dengan judulnya Tuah. Eksklusif bersama Muhammad Fadli Atan, pengasas Stone Music menyoroti penggambaran animasi Tuah ciptaannya yang masih dalam pembikinan untuk menyelami soal persahabatan, kepahlawanan dan keagungan budaya Nusantara. Tuah ni adalah sebenarnya satu cerita tentang persahabatan diilhamkan daripada kisah Hang Tuah dan rakan-rakannya. Tuah dan rakan-rakan ni yang inspired saya untuk buat animation karakter ni. Cerita dia pasal persahabatan antara lima-lima ni dan muzik. So mereka berlima ni juga adalah pemuzik. Diorang ni adalah satu band, satu kumpulan muzik. Dan yang ketiganya fashion. Kita emphasizekan baju-baju dia semua, penampilan tu adalah penting dalam satu kumpulan muzik. Atas dasar persahabatan, Tuah ni dilihat satu entiti lain ataupun satu kumpulan yang dapat menjaga keselamatan. So di mana diorang ni akan diberi sedikit kuasa yang mana diorang ni tugasnya adalah untuk melindungi dunia daripada ancaman anasir jahat daripada multiverse yang cuba crossover untuk masuk ke dunia. Sejujurnya, apa yang diharapkan dapat dicapai menerusi animasi Tuah ini, terutama kepada audiens mudanya? Sangat tekankan kat sini adalah kita nak bawa sedikit elemen tradisional lokal kita, budaya kita yang kita akan hasilkan dalam kita penghasilan muzik dan juga bahasa. Kalau kita tengok sekarang budak-budak sangat terpengaruh dengan TV, dengan video apa semua. Apa yang diorang cakap, apa yang diorang belajar adalah apa yang diorang tengok. Benda-benda yang diorang tengok dekat YouTube, benda-benda ni semua yang akan shape diorang punya karakter. Bagi saya adalah sangat penting untuk kita serapkan budaya kita. So budaya Timur ni memang sangat bersopan santun kan. So benda-benda ni lah kita nak try masukkan embedkan dalam kita punya karakter ni supaya dia boleh jadi satu cara atau satu medium untuk ibu bapa mendidik anak-anak. Sejauh mana keyakinan beliau bahawa animasi Tuah mampu menembusi tembok bahasa bangsa dan negara? Kehendak universal bila kita nak membesarkan anak, kita nak anak-anak kita membesar dalam satu persekitaran ataupun ambient yang boleh membina siasat diri yang baik. Tak kira di manalah, kat Malaysia, kat Indonesia, India, Amerika, semua anak-anak dia membesar dengan baik, ada moral yang baik. Sekarang ni saya rasa tersangat kurang konten yang baik untuk didik anak-anak ni kan. Kita nak satu sajian mata yang mana satu family boleh tengok dan kita tak perlu risau. Dari segi bahasa dia yang baik kan, ada bawa satu moral yang baik, ada bawa contoh yang baik untuk anak-anak ni dan ibu bapa pun boleh enjoy sebab muzik yang baik. Wow, menarik kan animasi Tuah tu? Oh, boleh dikatakan sebagai animasi Tuah yang moden gitu. Jadi kalau kita lihat ada pelbagai elemen yang diterapkan dalam animasi tersebut. Contohnya kita ada elemen muzik, kita ada fashion, kita ada game. Dan yang paling menarik sekali, ada elemen tradisional yang tidak dilupakan. Okey. Tahniah Fadli Atan, semoga usaha anda dapat memartabatkan warisan Melayu dan generasi muda kita untuk mengenali sejarah kita ini. Takkan Melayu hilang di dunia. Okey, kita dah sampai di penghujung rancangan. Sedih. Tapi tak apa-apa nak sedih sebab kita akan jumpa lagi di Minggu Hadapan. Tasha harap apa yang telah Tasha kongsikan kepada anda untuk episod kali ini memberi manfaat kepada anda semua dan info-info yang menarik yang dapat anda ingat selalu, okey? Dan jangan lupa untuk patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan iaitu pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer dan jaga jarak. Dan pastikan, Tasha nak ingatkan lagi kepada anda semua supaya periksa aplikasi MySejahtera anda mana tahu dah dapat temu janji tarikh untuk dapat suntikan vaksin anda. Jadi, pastikan anda sentiasa alert. Alright, itu saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Bye, selamat malam. Koleksi Sinema. Sebelum berpisah, kita saksikan sedikit sedutan animasi pendek Tuah. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan.